Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat sama-sama kita menyambung pengajian tadabbur kita pada petang ini, dan insya-Allah kita akan menyambung semula bagi surah Ad-Dukhan, sambungan kepada ayat yang ke-31. Baik, ayat ni kita telah bacakan dalam kelas kita pada minggu lepas. Jadi kita akan baca semula lah ya, daripada ayat 31 ini sehinggalah kepada ayat yang ke-36. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min Fir'aun innahu kana 'aliyan minal musrifin wa laqad ikhtarnahum 'ala 'ilmin 'alal 'alamin wa atainahum minal ayati ma fihi bala'um mubin. Inna ha'ula'i la yaqulun in hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsharin fa'tu bi abaina in kuntum sadiqin. Allah SWT berfirman dengan mafhumnya daripada ayat yang ke-31 yang memberikan maksud, dari penindasan Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu adalah seorang yang sombong takbur, lagi terbilang dari orang-orang yang melakukan kemelampauan batasan. Ayat 32, dan demi sesungguhnya kami telah memilih mereka dengan berdasarkan pengetahuan kami menjadi lebih pangkatnya daripada penduduk dunia di zaman itu. Maksudnya Allah memilih Bani Israel. Ayat 33, dan kami berikan kepada Bani Israel itu melalui Nabi Musa AS berbagai mukjizat yang mengandungi ujian yang jelas nyata untuk melahirkan sikap mereka. Ayat 34, berbaliklah kepada kisah kaum musyrik penduduk Mekah, di mana Allah berfirman, sesungguhnya mereka ini akan berkata kepadamu, wahai Muhammad, dan kepada pengikut-pengikutmu. Ayat 35, mati hanyalah mati kita yang pertama, yakni di dunia, dan kita tidak sesekali akan dibangkitkan hidup lagi sesudah kematian ini. Ayat 36, jika tidak maka bawakanlah datuk nenek kami yang telah mati, yakni yang telah meninggal dunia dahulu, kalau betul kamu, wahai Muhammad, termasuk di antara orang-orang yang bercakap benar. Okey, daripada ayat yang kita bacakan, bermula daripada ayat 31 sehingga ayat 36, ayat ini Allah, yang pertama, ayat ini Allah Ta'ala berbicara berkenaan dengan pertamanya, bagaimana Allah Ta'ala memberikan kemuliaan dan juga memberikan kelebihan kepada kaum Bani Israel. Adapun pada bahagian kedua daripada ayat yang kita bacakan ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbicara tentang keingkaran kaum musyrikin terhadap peristiwa hari kiamat.
Jadi ada dua tajuk di sini. Satu, kelebihan dan kurniaan Allah kepada kaum Bani Israel. Dan yang keduanya adalah keingkaran daripada kalangan kaum musyrikin peristiwa hari qiyamah. Baik. Jadi kita nak lihat satu persatu. Kita mulai daripada ayat yang pertama. Tajuk yang pertama yang menceritakan tentang apakah kelebihan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kaum Bani Israel. Okay, kita tengok dulu sedikit tafsir. Kemudian baru kita pergi kepada tajuk itu semula. Ya. Pertama, Allah bagi tahu antara nikmat yang Allah berikan dan kurniakan dan anugerahkan kepada Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihi salam adalah Allah menyelamatkan mereka daripada kekejaman dan daripada kejahatan Firaun. Dalam erti kata yang lain, antara salah satu nikmat Allah yang besar yang Allah kurniakan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang taat dan bertakwa kepada Allah serta mematuhi perintah Rasulnya adalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan mereka daripada kejahatan pemimpin-pemimpin yang zalim. Allah selamatkan hambanya daripada penguasa-penguasa yang kejam, penguasa-penguasa yang melampaui batasan. Ini salah satu nikmat Allah yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kaum Bani Israel, dan nikmat itu tidaklah khusus kepada Bani Israel sahaja, tetapi juga kepada sesiapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki. Apabila Allah ingin memberikan nikmat kebaikan kepada mereka, salah satu jalannya adalah Allah selamatkan umat dan kaum itu daripada pemimpin yang zalim, daripada penguasa yang tidak adil, dan daripada pihak berkuasa yang melampaui batasan. Ini salah satu nikmat Allah yang besar yang tidak dilihat oleh manusia sebagai satu nikmat Allah yang tinggi, ya, di sisi manusia. Baik. Kemudian kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita kenapakah Allah selamatkan Bani Israel ini daripada kekejaman dan kejahatan Firaun. Allah Taala melanjutkan, kata Allah, kerana Allah selamatkan Bani Israel daripada kekejaman dan kezaliman Firaun disebabkan Firaun memiliki satu sifat. Salah satu daripada sifat golongan yang melampaui batas. Kata Allah, aliyan minal musrifin. Ali ni maknanya yang tertinggi dari sudut kemelampauan batasannya. Kalau kita lihat para ulama tafsir menyatakan bagaimana Firaun ini menghinakan Bani Israel, menekan Bani Israel, mempergunakan Bani Israel agar ia melakukan a'mal muhinah, asyaqqah, supaya mereka melakukan amalan-amalan yang menghinakan mereka sebagai darjat manusia, atau dibebankan kepada mereka beban-beban amalan dan kerja-kerja yang memenatkan ke atas kaum Bani Israel. Baik, itu satu tafsiran. Dari sudut tafsiran yang lain, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mensifatkan Firaun ini adalah seorang yang mustakbiran jabbaran anidan, seorang yang sangat sombong, bahkan seorang yang jabbar, angkuh dengan kekuasaan dan kerajaannya. Dan yang ketiga anid, iaitu sangat keras dan degil untuk menerima pengajaran dan juga untuk menerima peringatan. Kalau kita lihat, sekejap. Kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala juga ada menyebutkan tentang kemelampauan batasan Firaun ini. Ya, Allah Taala juga ada menerangkan di dalam surah dan di dalam ayat yang lain. Seperti mana kata Allah di dalam beberapa ayat Al-Quran Karim, umpamanya surah Al-Mu'minun,
Fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Kata Allah, Firaun itu berlagak sombong dan mereka itu adalah kaum yang menganggap dirinya memiliki kelebihan ke atas kaum umat manusia yang lain. Itu dalam beberapa tafsiran lah yang boleh kita rujuk. Yang boleh kita rujuk berkenaan dengan bagaimana sifat kemelampauan batasan Firaun dan juga pengikut serta kuncu-kuncu Firaun itu, ya, pengikut serta kuncu-kuncu Firaun tersebut. Baik. Okey. Sebahagian tafsiran, saya sentuh tafsiran dulu secara ringkas, menyebutkan Firaun ini ali. Apa makna ali? I'tida fi kufri. Iaitu dia melakukan pencerobohan kepada hak manusia, dia ceroboh hak nyawa, dia ceroboh hak harta, dia ceroboh hak maruah, ya, dan bermacam-macam lah. Yang keduanya adalah kerana dia menyombong-nyombong dan berlagak-langgak, menyombong-nyombong dan berlagak-lagak dalam perkara-perkara perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekarang ni kita nak balik pula, itu merujuk kepada perkataan musrifin, ya. Kita tengok perkataan kat situ, ada dua sifat yang Allah Taala benci yang terdapat kepada Firaun ini. Yang pertama adalah sifat ali, iaitu sifat yang meninggi diri, sifat yang angkuh, sifat yang sombong. Yang kedua ataupun sifat yang melampaui batas. Yang kedua Allah Ta'ala sebut kat sini adalah salaf, musrifin. Apakah yang dimaksudkan dengan musrifin itu? Alhamdulillah. Musrifin itu adalah memiliki sifat, iaitu saraf ni maknanya berlebih-lebihan. Maknanya kalau dia kufur, dia berlebih-lebihan sampai dia mengaku dia Tuhan. Kalau dia zalim, dia berlebih-lebihan sampai dia sanggup membunuh bayi yang tidak berdosa, yang masih kecil. Jadi ini dipanggil dua sifat yang paling dilaknat, dibenci oleh Allah yang ada pada Firaun dan bala tenteranya. Okay, sekarang ni kita nak tengok beberapa pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat yang ke-31. Ya. Yang pertama, ayat ini menunjukkan kepada kita bahawasanya sifat penguasa yang dibenci dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua mengetahui bahawasanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda ada menyebutkan tentang ciri-ciri sifat orang yang dicintai oleh Allah. Antaranya yang mana Allah Ta'ala sebut, demikian juga disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah al-imamul adil, iaitu penguasa yang adil. Ya, penguasa yang adil. Jadi penguasa yang adil ini adalah termasuk di antara mereka yang dicintai oleh Allah. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun baginda menyebutkan mereka ini adalah antara yang ditempatkan di dalam naungan atau di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala pada hari qiyamah. Ya, pada hari qiyamah. Baik. Okey. Misalnya kalau kita boleh lihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada disebutkan di antara ciri-ciri sifat para penguasa yang dilaknat dan ciri-ciri sifat para penguasa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, kalau kita lihat dari sudut Al-Quranul Karim,
Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan beberapa ciri-ciri sifat penguasa yang diredai oleh Allah. Yang pertama disebutkan, kalau kita boleh rujuk di dalam ayat Al-Quranul Karim, yang mana Allah Ta'ala menyebutkan adalah mereka yang beriman. Mereka yang beriman. Yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak mengkufuri Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak menyengutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kita boleh lihat berdasarkan di dalam surah Al-Hajj pada ayat yang ke-41. Kemudian Allah lanjutkan lagi, ciri-ciri mereka itu adalah orang yang mendirikan salat, orang yang wa'atawuz zakah, yang mengeluarkan zakat, dan orang yang mengerjakan amar ma'ruf dan mencegah perkara yang mungkar. Maknanya dia melaksanakan, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang daripada melakukan kejahatan. Antara sifat yang lain juga disebut dalam Al-Quranul Karim, kalau kita boleh rujuk mengenai kisah Nabi Yusuf alaihi salam, yang mana Allah Ta'ala sebut sifat mereka juga adalah hafiz, iaitu sifat orang yang jujur. Sifat orang yang jujur. Yang kedua, alim, iaitu sifat mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan. Maksudnya bukanlah seorang yang jahil, tapi seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan. Baik. Antara ciri-ciri sifat mereka lagi, sebagaimana juga disebutkan di dalam ayat Al-Quranul Karim, daripada sifat golongan penguasa yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, seperti mana Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas pada ayat yang ke-26, iaitu mereka yang gagah, mereka yang berani, mereka yang tegas, mereka yang berprinsip, dan yang berikutnya adalah Al-Amin, iaitu mereka yang jujur. Dan yang seterusnya juga dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tambahan, iaitu mereka yang bersifat adil. Adapun selain daripada itu adalah merupakan ciri-ciri sifat para penguasa yang melampaui batasan atau yang tidak disukai dan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita boleh lihat, di antara ciri-ciri sifat mereka itu jap ya. Okey. Yang pertama adalah mereka yang musyrik dan menyeru kepada kesyirikan dan kekufuran. Yang kedua adalah mereka yang menghalangi orang untuk beribadah. Dan yang ketiga adalah mereka yang zalim. Dan yang keempat adalah mereka yang melampaui batas. Seperti mana Allah Ta'ala sebut, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kemudian yang seterusnya adalah jabbar, iaitu mereka yang memiliki sifat sombong dengan kesombongan daripada kekuasaan yang ada pada mereka. Ya. Kemudian yang berikutnya juga disebutkan adalah sifat golongan mereka yang degil dan angkuh. Ya, degil dan angkuh. Ini kita boleh tengok berdasarkan kepada beberapa riwayat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ada 3 golongan yang akan diwakilkan kepada neraka Jahannam. Kata neraka Jahannam, inni wukiltu bi thalathah. Aku telah diperintahkan oleh Allah untuk membinasakan 3 golongan ini pada hari qiyamah. Yang pertama adalah al-musawwirun, iaitu orang yang membina patung ataupun orang yang membina benda-benda yang dijadikan sembahan selain daripada Allah.
Dan yang keduanya adalah disebutkan man da'a ma'allahi ilahan akhar, siapa yang mengajak untuk menyembah selain daripada Allah, ini orang-orang yang musyrik dan kafir. Dan yang ketiga adalah jabbarin anid, iaitu para penguasa yang melampaui batas dan sangat degil dan berpaling ingkar daripada perintah Tuhannya. Ini sebahagian daripada apa yang disebutkan berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya, ciri-ciri yang kita sebutkan tadi itu antara lainnya adalah sifat as-saraf, iaitu berlebih-lebihan. Kita dah sebut tadi, kufur, menyeru kepada kufuran, menghalang orang buat kebaikan, kemudian orang yang melampaui batas, kemudian orang yang zalim, kemudian juga adalah termasuk adalah mereka yang bersifat takabur dan sombong dan suka berpaling. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri sifat mereka itu yang disebutkan adalah merupakan sifat iaitu saraf, ya, maknanya mereka itu berlebih-lebihan, berlebih-lebihan dalam sesuatu perkara sehingga akhirnya mereka jatuh kepada perkara yang melampaui batasan, ya, perkara yang melampaui batasan. Sebenarnya sifat-sifat itu bukannya dibenci oleh Allah jika ada pada para pemimpin sahaja, tapi jika ada kepada sesiapa pun daripada ciri-ciri sifat itu, ia termasuk di antara perkara yang dibenci dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat 31 ini tentang beberapa sifat yang menjadikan seseorang itu melampau batas. Kita perhatikan, di sana ada beberapa sifat yang Allah uraikan pada ayat 31 ni yang menyebabkan manusia itu menjadi melampau batas. Sebenarnya bukan dua, ada banyak, ya. Tapi dalam konteks ayat 31 ni, Allah Ta'ala hanya menyebut dua. Walhal, kalau kita boleh rujuk di dalam keterangan ayat Al-Quranul Karim, ada lagi beberapa tempat yang mana Allah Ta'ala menyatakan punca sifat-sifat yang menyebabkan manusia itu termasuk daripada kalangan golongan yang melampau batasan. Yang pertama, orang yang melampaui batasan itu adalah orang yang istikbar. Orang yang berlebih-lebihan di dalam menyombong. Dia menyombong dalam bahasa Arab maknanya kibir. Kibir ni maknanya sombong ataupun angkuh. Tapi dia ada satu peringkat lagi yang lebih dahsyat daripada kibir tu, daripada sombong dan angkuh tu, yang Quran sebut sebagai istikbar, iaitu yang sentiasa suka untuk menyombong-nyombongkan diri. Seseorang yang suka meminta untuk menyombongkan diri. Allah. Baik. Pertama adalah sifat istikbar. Ini kita boleh tengok di dalam beberapa keterangan ayat Al-Quranul Karim tentang sifat-sifat ini. Kebanyakannya kalau kita rujuk dalam Quran, kalau Allah sebut perkataan istikbar, dia merujuk kepada sikap orang yang suka mendustakan. Banyak Allah Ta'ala ulang berkali-kali sifat ini. Misalnya contoh, kalau saya boleh bawa sifat Fir'aun ni, ya Allah Ta'ala cela di dalam Al-Quranul Karim, boleh rujuk di dalam surah Al-Mu'minun, ya. Dalam Al-Mu'minun pada ayat 46. Ayat tu pula. Baik, pada ayat 46 itu, surah Mu'minun, Allah Ta'ala ada menyebutkan pada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Kata Allah, dihantarnya Nabi Musa alaihissalam itu kepada Firaun disebabkan kerana dia adalah seorang yang istikbar, yang suka melampau-lampau di dalam menyombongkan diri, dan oleh kerana itu mereka termasuk di kalangan golongan yang suka alin, suka membesarkan diri sendiri. Jadi itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua yang ada pada Firaun yang menyebabkan dia melampaui batas adalah sifat ulu. Apa dia sifat ulu? Daripada perkataan alim itu sendiri, iaitu sifat yang suka ujub. Ujub ni ulu lah. Yang suka meninggi-ninggikan dirinya. Merasakan dirinya lebih daripada orang lain. Ini sifat ulu. Daripada perkataan ulu ni maknanya atas, tinggi. Fir'aun sentiasa merasakan bahawasanya dialah yang paling tinggi. Tinggi kuasanya, tinggi pengetahuannya, tinggi kerajaannya, ya, sehingga menyebabkan akhirnya kesudahannya dia melampaui batasan. Okey. Baik, yang seterusnya kalau kita lihat sifat yang ada pada Firaun itu lagi, bukan pada Firaun sajalah, bahkan pada siapa yang memiliki sifat ini, mereka akan melampaui batasan. Antaranya kita tengok Allah sebut dalam surah Al-Alaq. Al-Alaq pada ayat yang ke-7. Allah berfirman, kalla innal insana layatgha. Kata Allah, sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia ini akan melampaui batas. Bila ia melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna. Itu adalah apabila mereka itu merasa cukup dengan kelebihan yang ada pada diri mereka. Sifat istighna. Iaitu mereka merasakan bahawasanya mereka tak perlu bergantung kepada sesiapa. Bahkan sesuatu benda yang lain kena bergantung kepada mereka. Ini juga punca kepada sifat ulu. Sifat bagaimana Firaun ini boleh membesarkan diri, boleh merasa ujub, merasa takabur dan sebagainya. Kemudian sifat lain juga yang Allah Ta'ala sebut yang keduanya pada ayat 31 ini adalah sifat as-saraf. Iaitu berlebih-lebihannya Firaun itu. Punca kepada orang tu melampaui batas juga adalah kerana ia berlebih-lebihan. Ya, daripada perkataan as-saraf yang kita lihat daripada ayat Al-Quranul Karim yang Allah Ta'ala sebutkan tadi. Okey. Baik. Itu dua sifat yang boleh kita ambil pengajaran dekat sini dan beberapa sifat-sifat yang menyebabkan seseorang itu boleh melampaui batas. Jadi kita boleh huraikan balik. Sifat angkuh dan sombong. Kemudian disebabkan kerana sifat ada call masuk. Halo? Dengar ke? Kalau call masuk ni dia mute ni. Assalamualaikum, dengar? Ada call masuk tadi. Dengar Ustaz, dengar. Okey. Saya takut sebab kalau call masuk ni dia tak dengar. Mana dah tadi? Sifat yang menyebabkan seseorang itu melampaui batas adalah istighna, merasa cukup dengan kelebihan diri ni dan dia tak perlu bergantung kepada yang lain. Ya. Okey, sekarang kita tengok ayat 32 pula. Kita dah bincang dua perkara tadi, siapakah sifat pemimpin yang dilaknat dan disukai. Yang kedua adalah sifat yang menyebabkan seseorang itu melampau batas. Baik, kita lihat pada ayat 32. Ayat ke-32 Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan
bagaimana Allah memilih Bani Israel itu sebagai sebaik-baik umat di zamannya. Mana pada zaman Nabi Musa, pada zaman Nabi Isa, tapi bukanlah pada zaman saat hari ini, ya. Baik. Kenapakah Allah Ta'ala memilih Bani Israel itu sebagai sebaik-baik pengikut nabi-nabi mereka? Walhal Bani Israel itu sekejap sahaja mereka sudah pun berpaling dan ingkar kepada nabi mereka. Okey, kalau kita lihat okey. Kita lihat dekat sini, Allah Ta'ala memilih mereka ala ilmin. Allah kata, Allah Ta'ala memilih Bani Israel itu ala ilmin, ke atas kaum umat yang lain itu adalah berdasarkan kepada ilmu. Berdasarkan kepada pengetahuan Allah. Atau juga ulama menafsirkan ala ilmihi, di atas pengetahuan ilmu mereka. Ya, pengetahuan ilmu mereka. Ada yang menafsirkan di atas pengetahuan Allah. Allah lebih tahu kenapa Allah Ta'ala memilih mereka pada ketika itu. Yang kedua, ada juga yang menafsirkan ala ilmin dekat situ adalah merujuk bagaimana Allah Ta'ala memilih Bani Israel itu disebabkan ilmu mereka. Di atas kekuatan ilmu mereka dan pengetahuan mereka yang banyak tentang kitab-kitab Allah, sebab banyak Rasul yang diutuskan kepada mereka dan sebagainya. Maka disebabkan kerana itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih mereka supaya berada di atas jalan petunjuk para nabi dan rasul-rasul mereka. Ya. Okey. Itu kenapa Allah Ta'ala ceritakan Allah Ta'ala memilih mereka. Kalau kita lihat pengajaran dekat sini, sebelum saya nak pergi pada pengajaran dia, tadabbur dia, ada beberapa perkara kelebihan Bani Israel menyebabkan Allah Ta'ala memilih mereka sebagai sebaik-baik umat. Misalan contoh, kita boleh rujuk di dalam beberapa ayat Al-Quranul Karim. Umpamanya dalam surah Al-Ma'idah pada ayat yang ke-20. Surah Ma'idah ayat 20. Baik, pada ayat itu Allah Ta'ala sebut, "Idh ja'ala fikum anbiya." Pertama, Allah Ta'ala memilih mereka menjadi sebaik-baik umat kerana di kalangan Bani Israel itu banyaknya para nabi yang dilantik dan diutus oleh Allah. Sebab banyak nabi datang daripada kalangan Bani Israel. Yang kedua, Allah jadikan mereka sebagai sebaik-baik umat pada zaman mereka adalah kerana mereka mendapat kitab yang banyak. Sehingga kan Allah menggelar mereka dalam Quran dengan gelaran ahlil kitab. Yang ahli kepada kitab. Sebab banyak sangat kitab yang mereka dapat daripada nabi-nabi mereka. So Allah panggil mereka dengan gelaran orang empunya kitab. Orang yang ada kepakaran dalam banyak kitab. Maksud kitab kat sini kitab wahyu daripada Allah Subhanahu Taala. Dan di antara Allah memilih mereka sebagai sebaik-baik umat lagi adalah Allah kata waja'alakum muluka. Kerana Allah Ta'ala menjadikan di antara mereka tu banyaknya kalangan raja-raja. Bermula pada zaman Nabi Daud, bermula daripada diikuti zaman Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Kemudian disusuli oleh zaman-zaman yang seterusnya. Kerana Allah Ta'ala banyak memberikan kepada mereka kekuasaan, takhta, kedudukan seperti mana juga Allah memberikan kepada seperti mana Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam.
Kemudian Allah Ta'ala beri lagi kemuliaan kepada mereka itu. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Antara benda yang Allah beri pada mereka, Allah tak beri pada umat yang lain, adalah makanan dari langit. Anzalna alaina ma'idatan minas sama. Adanya makanan daripada langit, manna, salwa dan bermacam-macam lagi yang Allah Ta'ala rezekikan dan Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Okay, ini kalau kita tengok beberapa kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Bani Israel. Allah. Ya. Okay. Ulama membincangkan apakah lagi kelebihan-kelebihan yang Allah bagi kepada Bani Israel ini. Ini untuk kita ambil pengajaran je lah ya. Tafsir dulu, tafsir. Kata para ulama, Allah berikan kepada mereka dua kelebihan. Satu kelebihan duniawi, satu kelebihan ukhrawi. Kelebihan duniawi, satu lagi kelebihan dini. Kelebihan keduniaan dan kelebihan keagamaan. Ya. Dari segi duniawi, Allah berikan kepada mereka, saya dah sebut tadi, kuasa, makanan daripada langit, benda yang bersifat kebendaan lah. Benda daripada langit, awan-awan, wa dhallalna 'alaihimul ghamam, awan yang memayungi mereka ke mana saja mereka berjalan. Awan yang akan memayungi mereka. Mereka tak terdedah kepada panas matahari. Mereka dapat manna wassalwa. Mereka dapat makanan hidangan daripada langit. Kemudian banyak lagi yang Allah Ta'ala sebutkan. Adapun kelebihan dari isu ukhrawi itu, Allah berikan banyak Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul kepada mereka. Demikian juga Allah SWT banyak mengurniakan kepada mereka kitab-kitab, petunjuk-petunjuk Rasul itu dan sebagainya. Ya. Bismillah. Okey. Okey, berdasarkan kepada ayat ni, kita nak tengok beberapa pengajaran. Itu di surat tafsir, ya. Kita dah sentuh semua. Sekarang ni kita nak balik kepada tafsir bagi ayat yang kita bacakan tadi. Iaitu walaqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin. Ayat ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-Nya itu. Allah Ta'ala memuliakan hamba-Nya itu atau mengangkat kedudukan hamba-Nya itu kerana beberapa perkara. Ataupun untuk kita faham dengan lebih mudah, ada beberapa perkara yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat darjat seseorang dan alhamdulillah dan meninggikan darjat seseorang atas sekalian umat manusia. Kalau kita lihat dekat sini, Allah Ta'ala memuliakan seseorang itu yang pertama adalah berdasarkan kepada ilmunya. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat orang-orang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberikan padanya akan ilmu dengan beberapa darjat. Itu satu. Sebab tu dalam ayat yang kita tengok ni pun Allah sebut ala ilmin, di atas ilmu mereka. Kelebihan tu kerana mereka banyak ilmu yang mereka dapatkan daripada nabi-nabi mereka ataupun daripada kitab-kitab nabi-nabi mereka. Ya. Baik, itu satu. Nombor dua, Allah Ta'ala, ini kita cerita ni sebelum Bani Israel kufur, ya. Maknanya masa dia belum kufur, masa Allah beri kepada mereka sebaik-baik umat, Allah berikan kepada mereka banyak ilmu, Allah Ta'ala berikan kepada mereka berbagai-bagai nikmat. Masa itulah mereka mula lupakan Allah SWT dan mereka melakukan kemelampauan batasan. Tapi sesudah daripada itu Allah menarik balik
menghukumi mereka dan memberikan sebaik-baik kemuliaan umat sepanjang zaman ini adalah kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik, yang pertama adalah kerana ilmunya. Yang kedua sama juga kalau kita tengok dalam peristiwa siapa tu? Talut. Talut ketika dia mengalahkan tentera Jalut, Allah Taala melantik Talut. Kalau kita tengok dalam ayat Quran, Allah Taala bagi tahu apakah sebab Allah Taala memilih Talut walaupun ketika itu Bani Israel mempersoalkan kerana merasakan Talut tidak layak untuk menjadi panglima ketua kepada mereka disebabkan kerana nasab atau kedudukan darjatnya dari segi nasab berbanding Bani Israel. Ya, tapi Allah tidak memandang hal itu. Sebab itulah Allah Ta'ala sebutkan bagaimana Allah memilih Talut itu disebabkan wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Yang pertama Allah Ta'ala memilih Talut itu disebabkan bastatan fil ilmi, kerana keluasan ilmu pengetahuan dia. Yang kedua fil jism, adalah kerana kekuatan anggota tubuh dia. Yang pertama, yang paling utama adalah ilmu dia tu. Okay, jadi kat sini kita tengok pada ketika zaman Nabi Musa itu alaihissalam dan nabi-nabi mereka sebelum Bani Israel ini melampau batas, Allah Ta'ala memilih mereka sebagai sebaik-baik umat adalah kerana ilmu mereka. Ya, adalah kerana ilmu mereka. Yang kedua, Allah Ta'ala memilih mereka sebagai sebaik-baik umat adalah disebabkan kerana disebutkan adalah ketaatan mereka dan ikutan mereka kepada nabi-nabi mereka. Ketaatan dan ikutan mereka kepada nabi-nabi mereka. Walaupun kita ketahui Bani Israel ini adalah kaum yang paling banyak mengingkari nabi mereka dan banyak memusuhi nabi mereka. Tapi ini kita cerita dalam konteks asal sebelum mereka melampaui batas. Yang ketiga adalah kerana Bani Israel ini adalah kaum yang mengajak orang kepada yang ma'ruf dan mencegah orang daripada perkara yang mungkar. Ini Allah Ta'ala juga disebut dalam surah Ma'idah, tapi oleh kerana mereka melampau batas, mereka tinggalkan amar ma'ruf, tidak cegah orang berbuat kemungkaran, akhirnya Allah SWT menarik sebaik-baik umat itu kepada mereka dan Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Jadi faktor ilmu yang kedua adalah kerana faktor ketaatan mereka dalam mengikuti nabi mereka. Yang ketiga adalah kelebihan yang Allah Taala beri kepada mereka itu adalah disebabkan kerana mereka adalah kaum yang daripada taat kepada Nabi dan Rasul mereka. Mereka adalah yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang ketiga, mereka dipilih sebagai sebaik-baik umat itu sebelum mereka melampaui batasan adalah disebabkan mereka ini adalah kaum yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut kat sini adalah kaum yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi malangnya selepas Allah Taala selamatkan Bani Israel ini daripada kekejaman Firaun, daripada kejahatan Firaun dan sebagainya, akhirnya Bani Israel menjadi mereka yang melampau batas macam Firaun itu juga. Ayat 32, 33 ni Allah Taala cerita sebelum mereka melampau batas. Ya. Maknanya sebelum mereka, ketika zaman mereka ditindas oleh Firaun, ketika zaman mereka diseksa oleh Firaun, mereka ini sangat teguh kepada ajaran Nabi Musa alaihissalam. Ya, bahkan mereka ini juga adalah yang mempertahankan Nabi Musa mengikut baginda alaihissalam, ya, dan juga yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mereka juga adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi malangnya setelah Allah selamatkan mereka daripada kejahatan Firaun dan kezalimannya, mereka telah melampau batas. Ya, mereka telah melampau batas menyebabkan daripada sebaik-baik umat akhirnya mereka menjadi seburuk-buruk umat sepanjang zaman. Berdasarkan dalam surah Ali Imran, Allah Taala disebut duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu
illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Iaitu Allah Ta'ala telah tetapkan kepada Bani Israel itu penghinaan kepada mereka disebabkan mereka suka memutuskan hubungan dengan Allah dan memutuskan hubungan dengan manusia. Sebab tu Allah berikan mereka ini menanggung kehinaan, ya, zillatu, kehinaan, ataupun mereka ni dipandang sebagai seburuk-buruk umat manusia akibat daripada kekufuran, keingkaran mereka kepada perintah Allah dan keingkaran mereka kepada ajaran Rasulnya, dan juga sikap mereka yang berbuat zalim dan juga yang melampaui batas. Ya, sebab mereka juga suka berbuat kezaliman. Ya, sebab tu Allah sebut dua hubungan benda yang mereka tak jaga, hubungan dengan Allah, yang kedua adalah hubungan dengan manusia. Okey. So kat situ kita dapat beberapa pengajaran untuk menjadi sebaik-baik umat manusia di sisi Allah Ta'ala. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah ilmu, yang ketiga adalah ketaatan, yang keempat adalah mentaati Rasul atas apa yang disuruh, perkataannya, perbuatannya, yakni menjadikan Rasul itu sebagai ikutan, baik dalam ibadatnya atau dalam kehidupannya atau dalam muamalatnya. Kemudian yang kelima, disebutkan juga untuk menjadikan mereka sebaik umat adalah mereka yang disebutkan watu minuna billah, beriman tu dah orang yang melaksanakan amal ma'ruf, mengajak orang buat kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang daripada berbuat kejahatan. Ya, daripada berbuat kejahatan. Dan juga nak menjadi sebaik-baik umat adalah memerlukan ilmu yang tinggi, ilmu yang bermanfaat. Ya, demikian juga disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran yang lain, untuk menjadi sebaik-baik umat itu adalah mereka yang memiliki kepribadian, yakni akhlak yang berdasarkan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang ke-33. Pada ayat yang ke-33, Allah Ta'ala sebut lagi tentang beberapa kelebihan yang telah Allah berikan kepada kaum Bani Israel. Iaitu Allah berikan kepada mereka pelbagai mukjizat. Ya, Allah kurniakan kepada mereka melalui Nabi mereka, antaranya Nabi Musa alaihissalam, dengan pelbagai jenis bayinat, iaitu pelbagai jenis mukjizat. Alhamdulillah. Yang berlaku di tangan Nabi-Nabi mereka untuk mengukuhkan ajaran Nabi mereka itu, supaya kaum Bani Israel ini tetap teguh beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Okey. Jadi maknanya dekat sini, antara kemuliaan yang menyebabkan Bani Israel itu menjadi mulia adalah Allah berikan kepada melalui nabi-nabi mereka itu banyaknya mukjizat. Ya, seperti mana kita tahu Allah sebut dalam Quran ada 9 ayat, ada 9 mukjizat Nabi Musa yang Allah datangkan ia secara beriring-iringan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf adanya puting beliung. Allah datangkan kepada Fir'aun ketika itu. Kemudian belalang, kemudian kutu, ya, kemudian katak, ya, kemudian darah waddama, dan termasuk jugalah dalam konteks ayat yang kita bacakan ini, kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka itu juga adalah merupakan hujah-hujah, bukti-bukti, mukjizat-mukjizat yang Allah zahirkan di sisi nabi-nabi mereka. Sebab tu kalau kita tengok mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada kaum Bani Israel ni adalah mukjizat-mukjizat
yang banyak menyentuh tentang perkara yang berkaitan dengan mukjizat yang zahir. Maknanya dapat tengok tongkat bertukar ular, dapat tengok belalang, dapat tengok darah, dapat tengok makanan turun daripada langit. Dia benda yang bersifat kebendaan. Mukjizat-mukjizat yang Bani Israel tengok ni. Sedangkan mukjizat yang Allah bagi kat Nabi Muhammad SAW, dia lebih kepada banyak mukjizat-mukjizat yang bersifat yang tidak dapat dilihat dengan fizik. Ada mukjizat Nabi Muhammad SAW yang dapat dilihat dengan mata kepala. Nabi belah bulan, Nabi keluarkan air daripada celah jari jemari Nabi SAW, dan banyak lagi lah. Tetapi yang lebih besar mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW itu adalah mukjizat dari sudut bagaimana Quran itu sendiri adalah menjadi kitab panduan, kitab hujah kepada umat manusia sepanjang zaman. Ya. Jadi dekat sini pengajaran yang boleh kita ambil bagaimana Allah. Yang pertama di sini menunjukkan kewajipan untuk kita beriman dengan mukjizat para anbiya alaihimus salatu wassalam. Ya, kita wajib percaya dan beriman kepada mukjizat para nabi alaihimus salatu wassalam. Tak kiralah nabi mana punya mukjizat, kita wajib imani bahawasanya ia adalah datang dari Allah, bukan mukjizat itu datang daripada nabi itu sendiri. Ini kita kena faham dengan betul. Ayat ni Allah guna perkataan wa atainahum, kami datangkan, kami kurniakan, kami berikan. Maksudnya setiap mukjizat itu bukannya datang daripada diri nabi itu sendiri, diri para anbiya itu sendiri, tapi mukjizat itu adalah datang daripada kurniaan Allah kepada nabi-nabi itu adalah untuk menguatkan ajaran nabi-nabi itu. Lepas tu orang Kristian, dia menyandarkan mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi Isa tu datang dari diri Nabi Isa itu sendiri, bukan daripada Allah. Akhirnya lama-kelamaan mereka menganggapi bahawasanya Nabi Isa itu Tuhan. Kerana mereka kata mukjizat menghidupkan dan mematikan orang ni datang daripada Nabi Isa itu sendiri. Walhal dia datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana dilanjutkan di dalam ayat Al-Quranul Karim, di mana Allah SWT ada menyebutkan Nabi Isa sendiri menyatakan wa ubri'ul akmaha wal abrasa bi'izni wa tukhrijul mauta bi'izni. Kata Nabi Isa, aku tak boleh buat semua benda ni, hilangkan sopak ke kusta ke, melainkan dengan izin Allah. Demikian juga aku tak mampu menghidupkan orang yang mati melainkan dengan izin Allah SWT. Maka kat sini menunjukkan kewajipan kita beriman kepada mukjizat-mukjizat para anbiya sebagai satu pertolongan dari Allah, bukan daripada Nabi tu. Pertolongan daripada Allah untuk menguatkan ajaran Nabi itu ke atas kaum-kaum mereka. Ya, itu satu. Yang kedua kita lihat dekat sini bahawasanya pengajaran yang sangat penting juga pada ayat 33. Kenapa bila Allah sebut tentang Bani Israel, Allah sebut tentang banyak mukjizat? Ya. Mukjizat tu pula Allah sifatkan bala mubin. Perhatikan. Allah kata kami dah bagi banyak dah mukjizat dekat Bani Israel ni melalui nabi-nabi mereka, tapi kata Allah, mukjizat itu sebagai satu bala, satu ujian yang nyata kepada Bani Israel. Ini mukjizat tu bukannya sebagai nak menyokong ajaran Nabi itu saja, tapi Allah kata mukjizat itu juga menjadi satu ujian kepada Bani Israel. Bukan Bani Israel saja, bahkan kita jugalah. Sebab tu masa Nabi SAW pergi Isra' dan Mi'raj, kalau kita masih ingat, Nabi SAW pergi Isra' Mi'raj, bila Nabi SAW turun ke muka bumi, Allah kata dalam Quran, وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا كَالَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. Tidaklah kami jadikan apa yang kau tengok pada malam itu, wahai Muhammad. Maknanya Nabi dapat tengok syurga neraka, Nabi dapat tengok apa orang kena seksa dalam kubur, apa orang kena seksa dalam neraka ataupun dalam kubur, atau macam mana keadaan mereka mandi dan sebagainya. Maknanya
Itu menunjukkan kepada kita bahawasanya menjadi salah satu daripada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mukjizat-mukjizat ini semua menjadi satu ujian untuk menguji keimanan orang itu. Sebab tu dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi pergi naik ke Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Itu mukjizat Nabi SAW. Tapi Allah jadikan mukjizat itu sebagai ujian, nak tengok orang musyrikin percaya tak Nabi pergi naik ke langit, ataupun mereka akan kata ia satu cerita dongengan. Okay, pengajaran kat sini, poin saya nak tutup. Saya uraikan dulu di sekitar tafsir, betul saya nak ulas dari sudut tadaburnya. Tadaburnya dekat sini menunjukkan kepada kita bahawasanya, ya, apa yang menyebabkan Bani Israel ni dia tak jadi sebaik-baik umat. Walaupun Allah kata pada ayat ni, banyak dah nabi-nabi mereka tunjukkan mukjizat nabi-nabi mereka kat mereka, itu tetap tidak memperelokkan diri mereka. Sebab apa? Disebabkan kerana keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu dan kepada nabi mereka adalah keimanan yang dibina atas nilai kebendaan. Ini satu pengajaran yang sangat penting. Kerana iman ini terbahagi kepada empat cabangnya iman ni. Ada iman yang tertolak, ada iman yang diterima. Pertama disebut sebagai iman murib. Iman murib. Orang yang ragu-ragu dalam keimanan. Sebenarnya kalau ragu-ragu dalam keimanan, dalam Islam, calculation ni dikira tak beriman lah. Tapi ulama berikan nama istilah iman tu juga kerana nak memahamkan orang tentang pembahagian dia. Contohnya iman orang munafik. Orang munafik, di segi zahirnya, kita kena kata dia beriman lah. Sebab dia mengucap syahadah, dia semayang, walaupun dia berpura-pura. Tapi sebenarnya dia tidak beriman di sisi Allah. Di sisi kita yang zahir ni, kita kata dia beriman lah. Sebab tu Nabi SAW tak bunuh Abdullah bin Ubay. Ya? Maknanya di sisi Allah Ta'ala, dia dikira tak beriman. So apa tak beriman? Disebabkan kerana ia ragu-ragu dengan janji Allah. Betul ke kalau mati syahidnya di syurga? Betul ke kalau buat amalan ini dapat pahala? Dia ragu-ragu. Yang kedua, dipanggil sebagai iman iman Allahu Akbar, lupa dah saya. Dipanggil sebagai iman mu'jabah. Iman mu'jibah, iaitu seseorang tu dia takkan beriman kecuali apabila dia telah menyaksikan atau dia telah melihat sesuatu yang ajaib bagi dia. Sesuatu yang ajaib bagi dia. Macam kalau dia tengok satu benda, macam Bani Israel lah. Bani Israel masa Nabi Musa ajak mereka beriman, ajak mereka berdakwah, mereka tak percaya. Tapi bila mereka tengok macam mana Nabi Musa tukarkan tongkat jadi ular, belah laut, baru mereka yakin dengan Nabi mereka. Kalau Nabi mereka tak bawa datang mujizat-mujizat macam ni, Bani Israel pun tidak akan beriman kepada Nabi-Nabi mereka walaupun seorang pun. Ya, itu nak katakan perangai Bani Israel. Ya, menunjukkan kepada kita keimanan mereka ini dibina atas dasar kebendaan. Maksudnya boleh dibelilah iman yang dibina atas dasar kebendaan ni. Bila bayar ke bagi apa-apa, maka dia sanggup menggadaikan imannya, ataupun bila dia nak tengok benda-benda ajaib yang Allah beri kepada Nabi-Nabi itu, barulah dia nak beriman kepada Nabi itu. Ya, kalau tak, dia tak nak beriman. Ya, ini satu pengajaran yang penting, bagaimana kita sebagai orang beriman disuruh untuk kita mengimani kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dengan jenis iman yang ketiga, iaitu disebut sebagai iman sadiq. Iman yang benar. Iman yang jitu. Sama ada dia tak perlu nak minta bukti mukjizat pun, kalau Nabi itu sampaikan dan benda itu benar dari segi hujah akalnya atau hujah rohaninya, maka mereka akan menerima. Ya, jadi ini antara pengajaran yang kita dapat ambil kerana banyak
umat-umat di akhir zaman yang mereka seperti Bani Israel membina iman mereka atas dasar kebendaan. Ya, jadi mereka boleh dijual beli dengan nilai benda itu, agama mereka boleh dijual, iman mereka boleh dijual. Dan juga disebabkan kerana itu jugalah mereka ini kekal di dalam golongan orang-orang yang tidak diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Sekadar itu yang dapat kita kongsikan untuk petang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan? Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Kita Salam. Terima kasih Ustaz.